إلى حضرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الحقوق علينا أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وعدنا من أشرار أنفسنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah dapat bersama-sama kita berkumpul dengan Allah Subhanahu wa taala mengikut solat maghrib berjemaah. Dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik. Dapat bersama-sama kita memenuhi ruang waktu kita dengan majlis-majlis ilmu. Mudah-mudahan kehidupan kita sampailah di akhir hayat kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Insya-Allah kita sambung pengajian kita pada muka surat yang ke-17. Pada muka surat yang ke-17 kita ulang balik yang 4 tu. Al-babul khamisu fi 'uqubati al-liwa, iaitu minal kabair, iaitu daripada dosa-dosa yang besar. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa 'ulumina fid dharain amin. Ini bab yang kelima pada menyatakan siksa orang yang liwat, yakni orang yang berzina laki-laki sama laki-laki dan perempuan sama perempuan, laki sama laki dan perempuan sama perempuan. Yang sebelum ni kita dah bincanglah mengenai uqubatuz zina. Uqubatuz zina adalah bukan dosa-dosa besar juga. Zina ni beza dengan liwat. Okey, zina ni dia ada satu jenisnya. Zina ni di antara lelaki dengan perempuan. Lelaki itu akan inilah lelaki itu akan betul buh kepada perempuan tu lah, memasukkan dia punya tu perempuan. Itu maksudnya zina. Satu jenis sahaja. Dan ada dua keadaan. Zina dan liwat ni ada dua keadaan. Yang pertama secara paksa. Zina lah dan liwat, iaitu sama je keadaan dia, secara paksa atau purukul lah. Yang sebut jenis yang pertama, secara paksa. Dan yang kedua adalah suka sama suka. Ya? Suka sama suka. Dua keadaan. Dan dua-dua juga mempunyai kesalahan. Yang pertama, lelaki itu yang salah, yang itulah rogo tu, secara paksaan itu. Yang kedua taklah bersalah. Dan yang kedua suka sama suka, dua-dua bersalah. Sama juga dengan liwat ni, pertama secara paksaan. Dan yang kedua suka sama suka. Liwat ni. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ata'tuna adh-dhukrana minal 'alamin. Yakni
adakah kamu pergi berzina dengan laki-laki daripada sekalian alam dan pilih? Sepatutnya lelaki suka pada perempuan dan perempuan suka kepada lelaki. Tapi sini lelaki suka kepada lelaki dan perempuan suka kepada perempuan. Ada juga dia punya jenis penyakit sosial panggil. Yang kita sebut tadi dua keadaan. Yang pertama secara paksa, dan yang kedua suka sama suka. Sama juga kes dengan zina tadi. Tetapi zina ada satu jenis je. Lelaki dia akan bubuh kepada perempuan pula. Jarang perempuan bubuh kepada lelaki. Dan liwat ni dia ada 3 jenis liwat. 3 jenis. Ikutlah nak tulis ke. Ada 3 jenis liwat. Yang pertama, adalah dia seorang ni dia liwat orang lain. Itu jenis yang pertama. Dia liwat orang lain. Dan orang lain tak liwat dia. Dia liwat orang saja. Itu yang pertama. Jenis yang pertama lah. Dan yang kedua adalah dia diliwat. Diliwat. Dia tak liwat orang. Kan? Dia tak pernah pun. Ni cuma orang yang liwat dia. Dan orang tak lihat, dan orang lain tak liwat dia. Dan dia tak liwat orang. Kadang, dan yang ketiga, kadang dia tu minta orang liwat dia. Ni jenis yang kedua. Dia tak liwat orang yang liwat dia. Diliwat lah. Dan ada juga yang, dan setengah tu dia minta orang liwat dia. Mungkin dia tagih ke apa ke. Itu jenis yang kedua lah. Dan yang ketiga, dia liwat orang dan orang pun liwat dia juga. Dia boleh lah. Dia liwat orang ke, orang liwat dia. 3 jenis macam tu. Liwat ni. Dan ketiga-tiga tu dosa besar lah. Kadang-kadang kita faham satu jenis liwatnya. Orang tu liwat apa ni? Tak. Kena liwat bersama juga. Kadang dia minta orang liwat dia. Ada 3 jenis liwat ni. Dan lagi firman Allah Ta'ala dicitra daripada kaum Nabi Allah Lut. Dicitra ataupun dikhabarkan, diceritakan daripada kaum Nabi Allah Lut. Iaitu suka sama laki-laki. Kaum Nabi Lut ni adalah satu jenis kaum yang agak pelik lah, berbanding dengan kaum-kaum lain. Sebab dia pun suka lelaki sama lelaki. Kaum lain tak ada macam tu. Kena ingat zaman Nabi Lut ada juga tu Nabi yang lain, iaitu Nabi Ibrahim. Nabi Lut adalah anak nakal kepada Nabi Ibrahim, anak saudara kepada Nabi Ibrahim. Satu zaman juga, cuma tempat yang lain, kaum yang lain. Seperti mana malaikat Jibril tu dia jumpa Nabi Ibrahim dulu masa nak turun azab tu. Dia menceritakan tentang yang pertama benda yang baik, dan yang kedua benda yang tak baik. Yang pertama benda yang baik adalah dikhabarkan bahawa kamu akan menerima zuriat seorang lelaki, juga akan menjadi nabi. Seronoklah dia kan. Dia sampai menikah 2 kan. Untuk dapat yang pertama syarat tu dia lambat lah nak dapat lah. Lepas tu dia menikah satu lagi lah dengan Hajar. Nak dapat Nabi Ismail. Lepas tu barulah Sarah dapat pula Nabi Ishaq. Dia beritakan benda tu dia akan dapat seorang putera, seorang anak lelaki. Akan jadi Nabi juga macam kamu. Dia kata. Lepas tu yang cerita yang benda yang tak baik adalah nanti aku akan pergi ke satu kampung Nabi Lut ni, anak saudara kamu lah, akan jatuhkan azab kepadanya. Alaysa subhi buqari, pada waktu subuh dia akan jatuhkan azab itu. Padahal alaysa subhi buqari, tidaklah
Waktu subuh tu mereka dekat dah, nak sampai dah waktunya, akan ditimpakan azabnya. Kiamat teruk lah. Habis semuanya. Sebab Ustaz lebih kurang kata majoriti lah umat kaum Nabi Lut semua macam tu lelaki. Boleh kan kata 80% lah macam tu. Kalau umat Nabi Muhammad ada juga jadi macam ni, tapi tak banyak lah, mungkin 2-3% je. Dia tak majoriti macam tu. Kalau majoriti macam ni teruk lah. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, innakum la ta'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Yakni, adakah kamu suka pergi kepada laki-laki dengan keinginan, iaitu dengan nafsu syahwat? Tiada kamu suka pergi kepada perempuan. Perempuan tak suka minat lakinya. Setengah tu sampai duduk rumah sekali, macam laki bini, buat hubungan macam laki bini. Tak percaya pergi lah tadi. Kat rumah taman tu kan jenis. Kalau jenis masyarakat tak ambil tahu tu, memanglah tak ada benda tu. Dia suka pula lelaki dia. Tak tahu, mungkin dia ada latar belakang dia, sejarah dia yang macam-macam. Kadang menyebabkan dia suka kepada benda tu. Kan? Latar belakang ni kita tak tahu macam mana. Dan tetapi adalah sekalian kamu orang yang kafir. Wala'iyyazubillah. Bukan yang kafir lah. Kafir di sini maksudnya musrifun, iaitu orang yang melampaui batas, kufur nikmat lah. Perempuan punya macam-macam, elok. Kan? Macam-macam hak mana, hak yang sesuai dengan dia lah. Orang yang sesuai dengan keinginan, pandangan dia, cantik bagi diri dia, elok bagi diri dia, kahwinlah dengan dia. Tetapi yang minat kepada lelaki sama lelaki ni masih apa? Perempuan sama perempuan. Ataupun LGBT lah kita sebut. Lesbian, gay, bisexual, transgender. Itu penyakit sosial. Kalau di dunia Islam, di dalam ni tak boleh nak benda tu. Kalau di barat memanglah mereka sampai kata nak minta dari segi legal, supaya legal apa yang mereka buat tu. Sampai kata boleh kahwin. Ada dia punya satu ni lah, undang-undang yang kata membenarkan benda tu dia dah. Untuk ni lah. Sampai mereka buat macam tu lah. Untuk dia punya kaum mereka ni. Tak elok lah macam tu. Di Malaysia ada benda tu, tapi taklah secara terbuka. Terbuka ni teruk lah, ada hukuman dia lah. Dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berbuat perbuatan kaum Nabi Allah Lut, maka bunuh oleh kamu akan orang yang berbuat itu, yang berbuat dia. Dan orang yang diperbuat dengan dia, orang yang liwat dan orang yang diliwat. Ada 3 jenis kita sebut tadi. Kadang kita nampak orang hak meliwat tu salah. Kadang orang hak diliwat tu, kadang dia minta orang liwat dia. Dia kata lagi ke apa, ada juga macam tu. Dan ada yang kita kata dia liwat orang dan orang liwat dia, 3 jenis macam tu lah. Maksudnya sampai kata boleh bunuhlah dia kalau dia tak mau bertaubat lah. Bagi amaran dulu, bukan kata pipi itu bunuh terus. Itu dah macam dia tak ada proses dia, prosedur dia. Ya. Ada peringkat dia dah, ada suruh taubat dulu selama 3 kali. Ya. 3 kali dah. Tak mau nak berkerah juga nak tu. Habislah. Kenalah ada punya ni, hukuman dia ni. Dan kata Sayyidina Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, radhiyallahu anhuma ni masih kita, Abdullah itu juga sahabat. Abdullah ayah dia juga sahabat lah. Siksa orang yang liwat itu dijatuhkan daripada tempat yang tinggi, kemudian dilontarkan dengan dia hingga mati. Dijatuhkan, contohnya macam jatuh daripada gaung ke, gunung ke, daripada tempat yang tinggi,
Kemudian apabila jatuh tu dilontarkan dengan batu lah. Lontar dengan batu benda-benda yang mematikan. Hinggalah dia mati. Kerana bahawasanya Allah Ta'ala melontarkan kaum Lut dengan batu daripada langit. Dengan batu dari langit. Pada langit tu. Jatuh batu tu. Kepada langit. Timpa kepada kaum Nabi Lut. Walhamdulillah. Dan jikalau mandi orang yang lewat itu dengan air yang di bumi sekaliannya, sentiasalah ia dalam najis hingga mati. Iaitu orang yang tak bertaubat lah. Dia sentiasa, iaitu orang yang tak bertaubat ni, ataupun disebutkan pelewat ni, dia tak tinggal lagi perbuatan dosa tu. Dia tak bertaubat lagi, dia tak tinggal lagi, masih dia buat lagi. Kan? Itulah yang dikatakan, kalau dia mandi wajib pun, dia masih lagi dalam najis sehingga dia mati. Sebab dia tak tinggal lagi dosa tu. Mereka orang yang dah bertaubat, taubatan nasuha, dah tinggal lama dah benda tu. Dia tak buat dah, buat semua. Dia tak boleh dah panggil dia pelewat lagi. Sebab dia tinggal lama dah, dia dah taubat dah, semua tak kira dah siapa pun. Pemimpin kita ke, siapa dia, kan kita kata macam tu kan, tak boleh macam tu. Kalau dia dah tinggal dah lama dah bertaubat dah, apa semua kita kata lagi macam tu, takutlah dosa tu main kepada kita pula. Berat tu kan. Dan lagi bahawasanya syaitan apabila melihat ia syaitan laki-laki atas laki-laki. Larilah ia syaitan kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan disikuhkan atasnya. Dia pun lari. Dia tak mahu duduk situ. Dia bertinggalkan. Syaitan pun tak mau tengok. Maksudnya teruk lagi lah kan. Syaitan pun dia macam mana? Syaitan ni dia biasa ajak kepada lelaki juga perempuan. Ajak untuk berzina, untuk buat benda macam tu lah. Tak elok ni. Tapi jarang syaitan ni dia ajak kepada lelaki sampai macam tu lah. Sampaikan syaitan sendiri pun dah tinggalkan orang macam tu. Teruk juga lah kan. Dan lagi apabila naik laki-laki atas laki-laki, maka bergeraklah aras. Maksudnya naik ni, naik untuk ni lah, membuat hubungan tu. Bukan naik tindih macam abang nak tindih adik kan. Bukan tindih macam tu. Maksudnya tindih untuk buat benda tu. Maka bergeraklah aras. Tak tahulah bergerak, wallahu a'lam macam mana. Maksudnya teruk lah. Dia punya dosa tu berat tu. Kalau dia tak tahu dah, lama dah dia buat ni. Kan? Dan hampirlah 7 lapis langit itu jatuh atas bumi. Hampir-hampirlah. Bagaikan 7 lapis langit itu nak jatuh atas bumi. Bila jatuh semua, kiamat lah. Hampir kiasan kan. Nak kata beratnya benda tu. Kalau dia dah lama dah buat benda tu, lewat tu kan. Ataupun hubungan tu lah. Sejak pada muda lagi. Yang kita ada kata kes tu lah. Yang pertama, kes secara paksa, itu biasanya dia buat report. Kan? Buat report lah, ibarat polis buat report. Itu kes paksa. Yang kedua, yang kes suka sama suka ni lah. Suka sama suka, dia buat tak report. Dia buat lah benda tu. Sampailah. Tak tahu lah. Sampai tak ada pengajaran pun lah. Dia tak sedar lagi, dia tak taubat lagi. Tak ada apa-apa kesan pun atas diri dia. Maka dia akan buat hubungan tu lah. Sebab dia suka sama suka kan. Dia kawan ni pun suka, kawan ni pun suka buat hubungan tu. Maka dia pun buat lah. Ada tak? Ada. Kalau kita cek ada. Kalau kau buat kajian sikit. Buat dia punya tinjauan. Kita akan dapati benda tu. Di Malaysia pun. Maka dia cuma tak terbuka lah Malaysia ni. Undang-undang kita melarang benda tu. Maka memanggillah, maka memeganglah segala malaikat akan sekaliannya. Di tepinya. Padahal ia membaca surah Ikhlas. Malaikat pun peganglah. Langit dan bumi, langit tu daripada jatuh, dia pegang. Dia gegar seolah-olah macam tu, dia punya kiasan.
Maka memeganglah segala malaikat akan sekaliannya. Sekalian malaikat pegang benda tu, bumi langit tu takut jatuh. 7 lapis langit tu. Di tepinya, di tepi malaikat tu, padahal ia membaca surah Ikhlas. Padahal malaikat tu sedang membaca surah Al-Ikhlas. Malaikat kan ada yang sentiasa berzikir, ada yang baca surah Al-Ikhlas, ada yang baca Quran. Tak berhenti-henti sampai kiamat. Ada yang berzikir, tak berhenti-henti. Ada yang tasbih, tak berhenti-henti. Rokok, tak berhenti-henti. Adalah macam-macam. Ada yang membaca surah Ikhlas. Hingga berhentilah mereka. Hingga berhenti mereka membaca surah itu. Al-Ikhlas itu. Sebab bergegar. Bergegar 7 lapis langit itu nak jatuh. Sebab orang hak lewat ni seolah macam tu. Teruknya. Pegang takut jatuh gegar kan. Macam siapa buat apa? Dangau. Dan dangau dia buat tak kukuh. Dia bergegak lagi. Angin mai kan. Pakat pegang tiang lah. Takut runtuh kan. Pegang tiang tu. Seolah macam tu. Maka murka ia Allah Tuhan yang amat keras. Mereka pun berhenti baca surah Ikhlas. Dan murka ia Allah Tuhan yang amat keras. Allah bermurka. Dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 7 orang yang dilaknat akan mereka itu oleh Allah Ta'ala, dan tiada menilik ia Allah, tidak melihat ia Allah kepada mereka itu dengan tilik kasihani, dengan tilik rahmat, belas kasihan pada hari kiamat. Lagi tiada diampuni bagi mereka itu. Tak diampuni kalau mereka tidak taubat. Tengok juga situ. Dan tiada menilik ia Allah kepada mereka itu dengan tilik kasihani bagi mereka itu, dan siksa, dan disiksa dengan siksa yang amat pedis. Siksaan yang amat pedis yang kita kata tadi, dijatuhkan daripada tempat yang tinggi, kemudian dilontarkan dengan batu daripada langit, seolah itu. Kes ni banyak berlaku di sekitar kita. Kadang kita tak perhati pun, kita tak tinjau pun. Cuba kita buat kajian, orang yang memerhati, orang yang mengambil tahu, orang yang mengambil kisah keadaan sekeliling kita, kita akan dapati benda tu ada. Sama ada di sekolah pun, kadang-kadang budak di asrama sama sekolah agama atau sekolah menengah pun kena tengok. Tengah tu yang rapat sangat, tak boleh. Susah macam ni di dalam masyarakat kita. Kalau di negara kafir itu pihak PDP lah. Nak LGBT pun mampu happy lah sebab mereka kafir kan. Dah mereka pun akidah memang dah niat habis tak. Kita negara Islam ni, kalau kita pergi di Thailand contohnya, ada yang lelaki tu yang dia dah pakai, dah ubah dah, dia punya alat sulit dia tu, dia jadi perempuan dah. Dia potong buah tu, tak tahu dah berapa belah ribu, tak tahu lah. Kok dia buat ni kan. Ada banyak duit, dia buat lah benda tu, dia ubah benda tu, kemudian dia buat pelacuran sebagainya. Ada yang jadi sampai jadi macam perempuan lah, rambut panjang macam perempuan lah, cuma halkum je. Suara je tu kadang dia tak boleh ubah. Bentuk badan tu macam perempuan, tambah pula mereka jenis muka macam tu kan, orang Thailand tu. Kemudian kalau hak yang lelaki yang dia tak ubah benda tu pun tak boleh juga. Teruk jugalah. Contohnya kalau mereka dah buat amalan tu dah bertahun-tahun lamanya, berpuluh-puluh tahun dah, sejak pada muda lagi, remaja lagi, sampailah umur kat 50 lebih juga. Lepas tu dia baru mengaji dekat ustaz, dia pergi lah dengan menadak ke dekat surau ke masjid lah. Cuba mana-mana lah. Dia dapat pengajaran di situ, kata tak boleh malam ni kan, walaupun suka tak boleh buat macam ni. Dia kata baru tahu.
Siksa teruk kau. Dia kata, ya semua, oh ingat kau tak apa, dia kata. Kan, ingat kau ni, dia kata tak boleh. Dia kata kena tinggal lah benda tu. Kena bertaubat, kena ampun, minta ampun, taubatan nasuha, suruh lah. Tinggal benda tu. Kerana susah juga nak tinggal benda tu bagi orang yang biasa benda tu. Orang yang dah biasa hubungan benda tu, kadang dia suka nak meninggalkannya. Kena mujahadah diri dia lah. Kalau dia tak disabitkan dengan kesalahan-kesalahan ni lah, tak ada orang report apa pun, tak ada disabitkan kesalahan macam yang kita tahu sebahagian pemimpin. Banyak lagi orang yang buat tak dikenakan tindakan apa sebab yang kes kita kata itulah suka sama suka kan. Dan kata mereka itu, masuklah sekalian kamu ke dalam neraka. Wal'ayazubillah. Serta orang yang masuk. Ya. Fadkhulun nara ma'ad dakhilin. Masuklah ke dalam neraka bersama-sama orang yang masuk. Yakni orang kafir, wal'ayazubillah. Iaitu pertama ataupun pertama-tama awal-awal orang yang liwat. Orang yang liwat. Iaitu kita kata 3 jenis liwat tu yang kita sebut tadi. Dan yang kedua, orang yang watik perempuan pada dulunya. Sama, dan juga dia buat dengan perempuan tu, dia itulah dengan cara yang tak elok lah, masuk kod belakang lah. Biasa kita kata kod depannya, ada kod belakang. Tu pun inilah tak boleh. Juga dosa besar. Dan yang ketiga, orang yang mewatik binatang. Teruklah semua ni kan, nak baca pun. Dan keempat, orang yang mengeluarkan mani dengan tangannya. Semua ni teruk ni. Pertama-tama, orang yang liwat yang kita dah sebut dah tadi tu. Yang kedua, orang yang watik perempuan pada duburnya, iaitu yang berzina lah. Berzina perempuan pada duburnya, iaitu belakangnya lah. Tak boleh. Sama ada berzina ke ataupun sama isteri dia ke, tidak boleh juga. Adapun siapa yang melakukan benda ini, dah lama lah dia kata, dia buat dengan bini ke semua, bini ke siapa pun lah kan, yang tak tahu apa semua benda ni. Kok lah, dah berpuluh-puluh tahun dah buat apa semua, kena tinggalkan lah, berhentilah. Buat dengan cara biasa sahaja, iaitu dengan perempuan pun tak boleh juga. Ketiga, orang yang mewatik binatang. Mewatik binatang ni teruk lah. Tak tahu lah kok ada kes macam tu. Sangat jarang kita tengok. Dia minat kepada lembu, dia minat kepada kambing, kepada kuda. Wallahu a'lam, nak cakap pun ni. Tapi yang kafir adalah banyak pihak pilah dia buat pilah kok benda pun. Keempat, orang yang mengeluarkan mani dengan tangannya. Orang yang mengeluarkan mani dengan tangannya ni biasanya orang yang bujang, budak-budak yang baru balik kan. Orang yang ni tak tahan nafsunya apa semua tu, dia guna tangan dia lah keluar air mani. Itu pun tak boleh, walaupun ringan dosanya dibandingkan dengan zina, dia ringan sikit. Sama orang yang bujang lama kan, dia muda lagi, bini mati, dia muda lagi, tak kahwin, lambat juga ni, 20 tahun dia tak tahan tu, dia mengeluarkan mani dengan tangannya. Itu pun dosa, tak boleh juga, tapi ringanlah berbanding zina itu. Kelima, orang yang mewati akan anaknya. Ni lagi teruk lah. Sampai sanggup mewati anaknya yang perempuan, iaitu bagaikan pok makan anak lah, haruan makan anak.
Jarang berlaku macam ni. Sebab biasanya kita tak ada nafsu kepada anak kita ni. Tak ada nafsu kepada anak perempuan kita. Kan? Mak kita tak ada nafsu kepada anak lelaki dia. Memang tak ada lah, pegang pun tak rasa apa sebab memang tak ada nafsu. Tapi dia dengan anak perempuan dia ni ada nafsu. Pelik kan? Jauhkan benda tu, istighfar, bertaubat banyak-banyak. Biasanya orang yang macam ni memang dah jauh dari agama lah. Sampai sanggup dia buat macam tu. Teruk sangat kan. Dan keenam, orang yang berzina dengan sekampung. Orang yang berzina dengan sekampungnya. Orang berzina dengan orang kampung dia, jiran dia, sekampung dengan dia. Teruk, dosa besar lah. Dia duduk kampung ni, contohnya taman ni, dia berzina dengan betul lah orang dalam taman ni juga. Teruk dah sebut lah ni. Dan ketujuh, orang yang menyakiti sekampungnya, menyakiti orang yang dalam kampung dia, dia sakiti. Melainkan, itu yang ada di hujung dia, melainkan bertaubat, bahawa bertaubat mereka itu daripada sekalian yang tersebut. Bertaubat. Teruk ni nampak satu-satu ni. Kan? Sampai kita pun kata, tak tahu lah, tapi ada. Kita cari lah kan. Melainkan tu pun Allah kata, melainkan bahawa taubat mereka itu daripada sekalian yang tersebut. Taubatan nasuha, Allah ampunlah. Tapi setengah orang tu dia kata seorang tu pelewat sebagainya. Dia kata seluruh sampai ke sudah, sampai akhirnya dia lewat lah. Dia kata ni pelewat ni tak boleh ni apa semua. Sebab kita nak kata orang tu lewat, orang tu zina apa semua, kita nak 4 orang saksi. Kan? Ya, 4 orang saksi. Saksi itu pula orang yang adil, tak ada fasik. Orang yang sembahyang, orang yang adil lah. Kalau ikut hukumnya betul lah kan. Tapi kalau orang yang dah kita memang tahu dah, dia mungkin disabitkan lewat, dah dijatuhkan hukum di mahkamah dah pun, dan dia di kalangan pemimpin kita, kita kata dia pelewat apa semua, padahal dia dah tinggal lama dah, dia dah bertaubat dah, kita masih lagi duk kata dia macam tu, teruk juga tu. Tu kadang-kadang kita kena jaga. Walaupun dia berbeza parti dengan kita, berbeza fahaman dengan kita, berbeza politika dengan kita, itu masalah lain. Masalah dia buat benda tu, ataupun dia dah tinggalkan benda tu dah lama dah bertaubat dah mohon ampun kepada Allah Ta'ala, tinggal dah lama dah, kita masih lagi kata macam tu, berat juga dosa tu, kena jaga. Mana nak tahu kan, dia dah tinggal dah lama bertaubat dah. Dan satu riwayat daripada Nabi Allah Sulaiman. Nabi Allah Sulaiman bin Daud. Nabi Sulaiman anak pada Nabi Daud alaihi wassalam. Nabi Sulaiman ni banyak kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada dia yang tak ada pada nabi-nabi lain. Nabi Sulaiman boleh bercakap dengan binatang, boleh menguasai jin manusia, menguasai angin. Jin manusia, binatang, angin. Yang manusia, yang nabi-nabi lain tidak memilikinya. Mukjizat seperti itu. Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dan juga Nabi Daud. Nabi Daud juga mukjizat yang pelbagai. Suaranya amat sedap. Sampai kata burung-burung pemai bila dia baca kitab Zabur itu. Dan dia boleh mencairkan, wa alanna lahul hadid, dia boleh mencairkan besi. Biasa kita besi, kita kena bakar kan, sampai cukup panas beribu darjah Celsius baru dia cair dia punya besi tu. Tapi Nabi Daud tak perlu benda tu. Dia pegang dengan tangan dia saja dah cair dah. Dah boleh tempah jadi pedang ke apa ke, dia guna tangan dia saja. Dia boleh melembutkan, mencairkan besi. Dan banyak lagi lah mukjizat yang lain. Kata riwayat daripada Nabi Allah Sulaiman bin Daud alaihi salam, bagi iblis, citrakan olehmu akan daku, citrakan, ceritakan, khabarkan olehmu akan daku apa suatu pekerjaan yang terlebih engkau kasih kepadanya, pekerjaan
Maka berkata ia iblis, tiada suatu yang terlebih kepada aku daripada liwat dan mengumpat-ngumpat orang. Daripada liwat dan mengumpat-ngumpat orang. Yang pertama dia kata liwat, yang tadi itulah. Yang kedua mengumpat. Maka berkata baginya Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, celaka engkau. Wailak, waihak. Lebih kurang lah. Kata macam tu, celaka engkau wahai iblis. Betapa hal yang demikian itu, maka betapa hal yang macam teruknya amalan seperti itu. Zaman Nabi Sulaiman tak ada macam tu. Tak ada kes liwat ni. Bahkan dia pun tak tahu pun liwat tu kenapa kan. Macam kita dulu lah kecil-kecil, saya pun tak tahu. Dulu lah liwat tu kenapa. Lewat kot. Kan? Tak lewat main sekolah. Lewat main tak. Adalah. Kita kata macam tu kot medala kan. Kita tak ambil tahu lah benda tu. Lepas tu pun bawa orang cerita. Oh kita tahu macam tu. Tak ada kes macam tu. Betapa hal yang demikian itu, maka berkata ia iblis, kerana bahawasanya berkata ia Nabi Sulaiman, kerana bahawasanya tiada seorang yang diadab baginya dengan disukai macam tu. Patutnya fitrah dia, lelaki suka kepada perempuan, perempuan suka kepada lelaki. Maka diperbuatlah dengan maksiat. Itulah yang terlebih besar dosanya. Bukan menyalahi adat. Benda tu sesuatu penyakit sosial. Social disease kan. So, penyakit sosial ni yang perlu kita bendung benda ni. Basmi benda ni pada diri kita sendirilah. Keluarga kita, kaum kerabat kita, jiran kita, kaum kampung kita. Itulah yang terlebih besar dosanya. Yang seperti kita adat tadi. Lelaki suka kepada perempuan. Perempuan suka kepada lelaki. Manusia suka kepada manusia. Manusia takkan suka kepada binatang. Melainkan dia bela lembu tu untuk sembelih lah cukup. Sampai umur dia sembelih buat korban sebagainya. Kenuri, akikah. Kan? Kambing sebagainya. Dia takkan untuk buat kuda, dia untuk tunggangan. Kan? Unta untuk faedah dia lah. Dia tak ada lah nafsu kepada benda tu, binatang dan sebagainya. Maksudnya kita menyalahi adat benda tu. Tapi orang kafir ambil lah, mampu happy lah. Dia buat macam mana pun. Sebab apa? Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ni penjara bagi orang mukmin, wa jannatul kafir, syurga bagi orang kafir. Orang kafir nak buat pun mampu happy lah. Kan? Buat apa pun. Hak yang hubungan seksual dia tu. Tapi orang Islam ni tak ada batas dia. Ada punya had dia. Ada punya limitation dia. Kan? Batasan dia tu. Tak boleh melampaui batasan dia tu. Dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermula orang yang bermain-main dengan melontar dengan batu adalah ia daripada perbuatan kaum Lut. Tidaklah bermula bermain-main dengan melontar itu, dengan batu itu adalah ia daripada perbuatan kaum Nabi Lut. Perbuatan kaum Lut. Lontar dengan batu. Dan berlumba di atas himar. Benda yang tak elok lah ni. Melontar dengan batu ni juga disebut sebagai direjam. Iaitu dosa yang berat lah. Direjam dengan batu sampai mati. Tidaklah dimulai melainkan pada zaman Nabi Lut alaihi salam. Sebab kaum dia macam tu. Dan berlumba di atas himar. Berlumba guna himar lah. Himar ni biasa dia lari tak laju. Yang keldai ni dia berlumba. Siapa yang laju ke, siapa yang lambat, Allah alam. Siapa yang lagi lambat ke, lagi laju ke. Dan mengadu burung. Mengadu burung merpati. Adu lawan burung merpati. Lawan race ke.
ataupun lawan apa-apalah, patuk apa. Lawan yang siapa hantar surat cepat. Siapa hantar ni barang cepat, mungkinlah. Dan mengadu anjing. Dan mengadu kibas. Dan mengadu dan mengadu dua burung. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Dan mengadu burung. Wala 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.